Pelbagai jenayah yang dilakukan oleh seorang individu yang dikenali sebagai Anas Effendi. Anas telah melibatkan dirinya ke kancah dadah seawal tahun 2000. Saya telah dimasukkan ke penjara sebanyak 18 kali. Dan kali yang pertama pada tahun 2000 dikenakan Seksyen 379A, iaitu mencuri kenderaan lah. Dan kemudian saya terlibat dengan pengedaran dadah, penagihan dadah, dan keseluruhan 18 kali saya dimasukkan ke penjara dan 9 kali pusat serenti. Pada tahun yang lepas, tahun 2019, saya dikenakan tahanan pokok di atas kesalahan jenayah berkumpulan. Bagaimanakah dan dari manakah Anas Effendi terlibat dalam dunia dadah mahupun gangsterisme? Dalam arti kata lain, kehidupan gelap saya bermula daripada zaman persekolahan lagi lah. Zaman persekolahan saya terlibat dengan penagihan dadah dan pengedaran dadah di sekolah. Semasa zaman persekolahan saya dah menyertai satu kumpulan kongsi gelap yang dianggoti oleh yang berbangsa Cina. So dengan apabila menyertai kumpulan kongsi gelap, kami diberi perlu ada tattoo seperti di lengan saya ni, dan tattoo ini tidak boleh dibuang sesuka hati. Selagi tattoo ini ada di tubuh badan, selagi itulah saya masih lagi di dalam kumpulan kongsi gelap. Dan sehingga ke hari ini saya masih lagi diburu, dihantui oleh pihak-pihak yang berkuasa. Sebab itu, kalau ada sekiranya sekarang saya berada di Kuala Lumpur, tapi kejadian jenayah berlaku di Ipoh di tempat saya, nama saya akan naik kerana modus operandi daripada ahli kumpulan yang sama. Walaupun pada zaman persekolahannya Anas begitu aktif dalam bidang sukan, akhirnya Anas kecundang pada usia seawal 15 tahun. Okey, zaman persekolahan saya merupakan seorang atlet. Seorang atlet dan sukan sepak takraw, mewakili majlis sukan sekolah-sekolah Perak. Dan saya begitu aktif. Sehingga ke tingkatan 3, saya suatu pertandingan di Sabah, saya didapati urin positif kerana mengambil dadah jenis ganja. Dan ketika itu saya dibuang pada sekolah, dibuang pada asrama, tak boleh menyertai sebarang sukan untuk mewakili negeri. Dan waktu itu saya kecewa, saya frust. So saya cakap dengan bapa saya, abang tak nak sekolah lah. Saya tak nak sekolah, jadi bapa saya cakap habiskan persekolahan sampai tingkatan 5. Sebab itu adalah tanggungjawab dia. Jadi saya teruskan persekolahan daripada tingkatan 3 hingga tingkatan 5 tanpa sebarang pelajaran, sampai saya masuk kelas. Cuma saya datang ke sekolah hanya tandakan kehadiran. Dan dari sejak itulah saya berkawan dengan rakan-rakan yang usia yang lebih daripada saya. Dan di situlah juga, masa itu jugalah saya kenal rakan-rakan yang mengedar dadah. Pelbagai usaha yang dilakukan beliau untuk membeli semula kepercayaan keluarga terhadapnya. Namun, beliau masih lagi gagal dalam mencapai kepercayaan tersebut. Susahlah untuk keluarga menerima saya kembali. Untuk kembali ke pangkuan keluarga dan juga pangkuan masyarakat. Dah banyak kali saya cuba untuk kembali pulih, kembali normal, hidup normal, dan bermacam-macam yang telah saya usahakan. Tapi sehingga ke hari ini saya masih lagi tidak mendapat kepercayaan yang penuh daripada keluarga. Oleh kerana Anas tidak menerima dirinya ditegur dengan tanpa berfikir panjang, beliau telah melakukan sesuatu pada guru tersebut yang menyebabkan beliau merasai perasaan serba salah sehingga ke hari ini. Hubungan dengan cikgu saya rasa boleh dikatakan agak baiklah. Dan cuma satu insiden yang tak boleh saya lupa, iaitu saya pukul cikgu saya semasa perhimpunan rasmi hari Isnin, sewaktu lagu negaraku berkumandang. Seorang guru telah datang menegur saya, dan ketika itu saya mengambil tindakan yang spontan. Tindakan spontan
tanpa memikirkan apa yang akan terjadi selepas itu, saya terus pukul dan terus pukul cikgu tu. Jadi itu meninggalkan kesan sehingga ke hari ini kerana saya tidak mendapat restu daripada cikgu tu. Dan saya tidak dapat memohon ampun dan maaf daripada seorang guru. Okey, pada tahun 2010, inilah kenangan lah. Kenangan dan hadiah daripada seorang kakak yang telah pergi meninggalkan saya. Iaitu saya dapat mengerjakan umrah di bawah tajaan Astro Oasis, di bawah tajaan MAS, dan pakaian ditaja oleh Din Wahab. Iaitu mengerjakan umrah bersama ibu tanpa mengeluarkan satu sen pun. Dan itu juga mendapat tayangan di Astro. Jadi itu satu kenangan terindah yang tidak saya sangka dan saya tak pernah terfikir pun. Hadiah daripada seorang kakak. Dan akhirnya saya gagal juga. Walaupun saya dah cium Hajar Aswad sekalipun, tapi hati saya masih tidak kuat menghadapi dugaan-dugaan yang mendatang. Dan kali ini, peluang kedua daripada cerita orang gagal. Saya tidak mengatakan saya telah berjaya. Saya masih gagal. Saya telah dihantui dengan setiap kegagalan dalam kehidupan saya. Walaupun saya cuba bangkit dan terus bangkit, tapi saya masih lagi tidak menemui jalan. Di mana kelemahan diri saya itu masih lagi menjadi tanda soal pada saya. Kehilangan kakaknya terlalu perit baginya kerana beliaulah yang selalu berada di sisinya, memberi semangat padanya dan selalu memanjakannya. Ia merupakan suatu kehilangan yang besar dalam hidupnya. Kakak saya ni telah meninggal dunia. Itu Allahyarhamah Bimi Yasmin. Itu dia Kak Long lah, kakak yang nombor 1. Dan siapa yang dikatakan memang amat pedih lah untuk saya terima. Tapi apabila dia pergi meninggalkan saya, itu meninggalkan satu kesan lah. Sebab dalam keluarga saya tak ada siapa yang berani tegur saya. Tak ada siapa yang berani tinggi suara dengan saya. Wah, ini mak adik saya ataupun abang saya sekalipun. Bila dia orang tinggi suara dengan saya mesti kejar dia orang dengan parang. Jadi dengan arwah ni saya kalah. Dan akhirnya rupa-rupanya setiap bebelan yang dia berikan pada saya itu adalah tanda kasih sayang dia kepada seorang adik. Dia juga memberi setiap apa yang saya inginkan dia beri. Walaupun dia bebel, dia bising, dia maki hamun, dia herdik, tapi itu sebenarnya adalah tanda kasih sayang daripada saya. Apa yang saya minta semua dia bagi. Yang tidak dapat dilakukan dan diberikan oleh adik-beradik saya yang lain. Buat imam kakak saya yang sekarang pun, kalau kata bagi duit, abang saya boleh dapat 100, adik saya boleh dapat 100, tapi dengan saya RM20. Di situ saya fikir kalau kita rasa ketidakadilan. Tapi itulah hakikat dia. Itulah yang saya alami sekarang. Dan itu tidak pernah berlaku kepada saya ketika arwah ada bersama saya. Harapan beliau adalah beliau inginkan sokongan daripada ibunya, orang sekeliling dan juga masyarakat. Kerana mereka ini adalah kontak rapat pada beliau untuk menyokong beliau menuju ke landasan yang betul. Akhir sekali, beliau memohon agar masyarakat dapat hentikan pandangan serong terhadapnya kerana manusia yang bernama Anas Effendi ini juga ingin berubah dan juga ingin berjaya. Setiap saat saya cuba melakukan perubahan
untuk merubah sikap, iaitu attitude diri saya. Dan saya perlukan sokongan, terutama ibu saya, adik-adik saya, abang saya, kakak saya, kerana mereka ialah insan yang paling rapat sekali dengan saya. Tapi sehingga hari ini saya tidak mendapat perhatian tersebut. Jadi Pak Imam pun tanggungjawab ini jatuh juga kepada masyarakat lah. Saya berharap lah, masyarakat sekeliling, pakcik-pakcik yang selalu datang surau ke rumah saya, jangan terlalu memandang serong. Kerana tidak mustahil. Kalau kita menyalahkan orang lain, satu hari kesalahan itu akan jatuh kepada anak kita sendiri. Percayalah bahawa semua rakan-rakan yang seperti saya ingin kembali ke pangkal jalan dan ingin kembali kepada institusi masyarakat. Projek Rebin Kuning ni adalah satu projek yang pada saya agak luar biasa. Kerana jarang saya kita temui bukan-bukan banduan, bukan-bukan jurana diberi peluang untuk bersama dengan masyarakat. Contoh macam saya, apa yang telah saya dapat, iaitu tiada siapa yang berani nak buka aib diri dia kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah satu Malaysia. Tetapi saya dididik oleh brother-brother daripada Rebin Kuning untuk berani berkongsi pengalaman untuk tidak menjadi seperti saya. Ya? Membuka aib diri kepada semua pelajar-pelajar di sekolah. So, pada saya mendapat satu kepuasan. Apabila saya dapat meluahkan apa yang terpendam dan apa yang saya lakukan yang tanpa pengetahuan keluarga. Tapi saya dapat meluahkan dalam sesi perkongsian pengalaman tersebut. Ingatlah adik-adik dan para penonton. Kerana dadah, satu itu terlalu banyak. Bermaksud apabila sekali kita menyentuh dadah, itu cukup, memang terlalu banyak dalam hidup kita. Dan 1000 itu tidak mencukupi. Dan kerana 1000 itulah sehingga ke hari ini saya masih lagi bergelar sebagai penagih dadah. Bermakna 1000 kali kita menyentuh dadah, itu pun masih tidak mencukupi. Berhati-hati apabila meminta, anda mungkin mendapatkannya. Be careful what you ask for. You might get it.